Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid sekalian? Hari ini bersama lagi dengan Cikgu Mi dalam subjek Sains tahun 3. Hari ini kita akan belajar tajuk kegunaan takal. Murid-murid, sila rujuk buku teks muka surat 131 dan 132. Okey, jom kita baca sama-sama di halaman 131 terlebih dahulu ya. Okey, jom. Kegunaan takal. Apakah contoh kegunaan takal dalam kehidupan? Sebenarnya kegunaan takal ni banyak dalam aktiviti harian kita ataupun pekerjaan kita seharian. Okey, jom kita lihat perbualan murid-murid di bawah. Apakah yang akan berlaku jika tiang bendera tersebut tidak mempunyai takal? Andai kata bendera sekolah kamu tu tiangnya di hujung tiang ke atas tu tak ada takal. Macam mana kamu nak tarik? Adakah mudah ataupun susah? Siapa boleh jawab? Ya, andai kata tak ada sistem takal tetap di hujung tiang bendera ni, yang cikgu bulatkan ni, murid di bawah ni akan sukar sebenarnya untuk menaikkan bendera sebab pergerakan tidak lancar. Kalau andai kata sini tak ada roda, kita letak satu structure ataupun struktur besi saja, kemudian kita masukkan tali, kemudian kita tarik tali ni tanpa roda, apa akan jadi? Sebenarnya kalau kita tak gunakan sistem takal ni yang beroda ni, jadi kalau kita tarik macam tu, maknanya benda ni, tali ni tak boleh bergerak dengan betul ataupun lancar. Kemungkinan tali ni tersangkut ke ataupun tersimpul ke dekat bahagian atas, jadi dia tak boleh bergerak secara konsisten ataupun lancar. Bila kita guna takal, tali ni memang dia terletak pada alurnya. Bila kita tarik, jadi bendera tu lancar untuk kita naikkan. Maknanya dia tak ada tersekat-sekat lah. Sebab bila kita menggunakan roda untuk menaikkan bendera tu, ia jadi mudah. Itu bezanya menggunakan takal. Menggunakan takal pada tiang bendera ni menjadi mudah untuk kita naikkan bendera. Okey, kita pergi pada seterusnya. Apakah perbezaan menimba air dari perigi menggunakan takal dengan tanpa menggunakan takal? Yang manakah lebih mudah? Mengapa? Okey, untuk soalan pertama, kita guna takal adalah lebih mudah. Kalau kita lihat gambar pertama ni berbanding gambar kedua ni, ini kaedah tradisional. Kita menimba air telaga menggunakan tangan kita lah. Kita tarik macam tu je. Tapi kalau kita guna kaedah yang mudah sikit, kita letak satu kerangka, kita letak satu takal dekat kerangka ni, kemudian kita tarik timba tu, dia akan menjadi lebih mudah. Okey, soalan tanya, mengapa? Sebab bila kita menggunakan takal, kita tarik tu menjadi lebih ringan. Daya yang kita gunakan tu tak banyak pada tubuh badan kita lah. Kita gunakan tenaga yang sedikit saja untuk menarik air. Jadi ia lebih mudah, lebih cepat. Kalau kita gunakan yang kaedah yang gambar kedua ni, ni pakai tangan saja, itu kita ambil risiko, kita menggunakan tenaga yang banyak. Kemudian lebih bahayalah. Anda kata kalau tersilap langkah, kita pula yang jatuh dalam telaga tu. Jadi sebenarnya bahaya. Kita menggunakan tenaga yang banyak, kemudian kita agak sukar untuk mengimbangi badan lah kalau kita tak menggunakan daya cukup. Jadi kita guna takal adalah lebih baik, lebih mudah. Dia lebih ringan. Okey, kita pergi pada muka surat seterusnya. Ni. Murid puan ni berkata, apakah yang akan berlaku jika pukat ditarik tanpa menggunakan takal? Okey. Kalaulah kita tidak menggunakan takal, untuk tarik pukat ni kita menggunakan daya yang banyak ataupun tenaga yang banyak. Bila kita menggunakan tenaga yang banyak, maksudnya tenaga manusia pun, bilangan manusia pun ramai untuk bekerja untuk menarik pukat. Jadi kita gunakan tenaga kerja yang banyak lah, yang ramai lah untuk kita tarik pukat. Sebab bila pukat berada di dalam air ni, kita nak tarik berat sebab air dah bercampur dengan pukat, jadi berat dengan ikannya lagi. Jadi sebenarnya lebih menyukarkan kita bila tidak menggunakan takal, dan tenaga serta kos pun lebih tinggi. Jadi bila kita guna takal ni, sebenarnya anda kata kita guna takal, ia menjadi lebih ringan, daya pun kurang, dan bilangan orang pun untuk menarik takal pun tak perlu ramai seperti tak menggunakan takal. Dia lebih baik sebenarnya. Maksud cikgu lebih baik menggunakan takal, maksudnya.
Okey, kita pergi lagi. Apakah yang akan berlaku jika barang yang berat diangkat tanpa menggunakan takal? Okey. Kat sini andai kata kalau seorang manusia ni bekerja tapi tak menggunakan takal, yang pertama, bahayalah. Kemungkinan kalau diangkat seperti mengangkat air kan, kalau kita lihat kat sini tunduk, kemungkinan dia mengambil kemalangan di tempat kerja. Mungkin dia jatuh ke bawah ataupun cedera. Jadi kalau menggunakan takal, dia akan menjadi lebih selamat dan lebih ringan. Macam cikgu cakap tadi, bila kita gunakan sistem beroda pada takal tu, dia akan jadi lebih ringan dan tenaga pun kita tak banyak kita gunakan. Jadi kedudukan kita untuk tarik beban pun selamat. Tapi kalau kita tak gunakan takal, kita menggunakan tangan, jadi mungkin manusia ni ataupun orang ni duduk berhampiran dengan tepi ni. Mungkin bahaya. Mungkin bahaya. Jadi menggunakan sistem takal adalah lebih selamat, kurang tenaga yang digunakan, dan awak cakap lebih mudah. Okey, kita pergi pada seterusnya. Apakah contoh lain yang mengaplikasikan takal dalam kehidupan? Kita dah tengok kat sini dalam kutek, dalam kad bendera pun kita guna, dekat perigi pun kita boleh guna, dekat kapal pun kita boleh guna untuk tarik pukat, tapak bekerja pun kita boleh guna. Ni untuk tapak pembinaan, apa lagi tu boleh gunakan? Cikgu nak satu contoh je, siapa boleh jawab? Untuk aktiviti yang lain. Ya, betul. Salah satunya cikgu boleh cakap, sistem takal ni juga digunakan di pelabuhan. Pelabuhan yang besar-besar, pelabuhan yang besar-besar yang angkat kontena tu. Maknanya kita pindahkan barang ataupun kontena tu daripada kapal kepada lori. Jadi dia gunakan sistem takal lah. Jadi setakat itu sajalah penerangan cikgu pada kali ini. Sebenarnya untuk lebih maklumat, kamu boleh baca buku teks, boleh bertanya cikgu masing-masing, ataupun boleh search dekat YouTube ataupun Google. Sebenarnya dengan zaman yang serba canggih ni, kamu boleh cari maklumat tu. Jadi sambil-sambil kamu dengar video cikgu ni, rujuklah buku teks. Jadi mungkin kamu lebih faham. Okey, setakat itu saja penerangan cikgu pada hari ini. Cikgu harap kamu fahamlah dan belajar bersungguh-sungguh. InsyaAllah kamu boleh jawab soalan jika ada yang bertanya ataupun tugasan-tugasan daripada guru. Okey, Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.